Alhamdulillah, dah siap pun rumah. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Tengah buat apa? Alhamdulillah, Atika baru je habis kemas-kemas rumah ni. Alhamdulillah. Dah ada rumah ni, jaga baik-baik. Amalkan sunnah dengan doa-doa yang Abah pesan hari tu. Apakah amalan-amalan oleh baginda SAW ataupun etika dan adab dalam memasuki rumah baru? Terima kasih Ustaz, soalan yang menarik insya-Allah. Antara amalan ataupun etika yang boleh kita lakukan apabila memasuki rumah baru adalah yang pertama, kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mudah adalah menyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bila kita masuk melangkah ke rumah baru kita. Dan apa sahaja amal kebaikan yang kita lakukan boleh kita mulakan dengan bismillah kerana ia membawa keberkatan kepada amalan yang kita lakukan itu. Kemudiannya kita boleh mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat rumah baru yang kita perolehi ini. Kemudian boleh juga kita masuk ke rumah itu melangkah dengan kaki kanan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan menggunakan bahagian kanan kaki kanan apabila melangkah ke tempat yang baik. Dan apa sahaja perkara yang baik kita lakukan, mulakan dengan menggunakan bahagian kanan kita. Dan yang ketiga adalah menghadirkan niat-niat yang baik, yang positif dalam kita memasuki rumah baru kita kerana kita ingin memulakan lembaran baru dalam kehidupan kita. Jadi antara niat-niat yang baik boleh kita niatkan, mudah-mudahan dalam rumah baru ini kita dapat membina keluarga yang bahagia, yang aman, yang tenteram. Kemudian di dalam rumah ini kita sama-sama melakukan aktiviti-aktiviti yang positif, aktiviti-aktiviti ibadah bersama supaya rumah kita ni makmur dengan amalan-amalan yang baik supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merupakan asas-asas yang penting untuk kita memasuki rumah baru, iaitu untuk menghadirkan niat-niat yang baik, hati yang bersyukur, minda yang positif serta memulakan semua perkara yang baik dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Ustazah, kalau kita nak baca doa, ada tak doa-doa khusus untuk kita bacakan ketika kita masuki rumah baru? Apabila kita memasuki rumah baru ya Ustaz, apa sahaja doa pun boleh kita bacakan asalkan doa-doa yang baik. Tetapi ada juga doa secara khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma inni as'aluka khaira maulidi wa khaira makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Kemudian yang kedua, boleh kita laungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dengan azan ni, insya-Allah kalau ada makhluk-makhluk yang tidak diundang tidak diundang kan, dia insya-Allah dia akan lari keluar dengan berkat laungan azan tu sendiri. Ya, dan yang ketiga, saya teringat Ustaz sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengajarkan kepada kita apabila kita masuk ke suatu tempat ataupun tiba di suatu kawasan, kita boleh berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang telah diciptakan. Di mana Nabi mengatakan siapa yang baca doa ini tidak ada bahaya yang akan menimpa dirinya sehinggalah ia beredar daripada kawasan itu. Antara perkara yang kita mencarikan perlindungan daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan perbahayaan adalah penyakit ain. Apakah yang Islam sebutkan tentang penyakit ain ini? Penyakit ain ini memang disebut dalam hadis Nabi SAW, al-ain haq, di mana Nabi mengatakan bahawa penyakit ain ini memang benarlah, memang terjadi. Di mana maksud ain itu sendiri adalah mata. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit yang menimpa seseorang atau sesuatu kerana pandangan mata yang jahat. Jadi untuk mengelakkan evil eye atau penyakit ain ini, bolehlah seseorang itu bila kita memuji sesuatu ya Ustaz, kita boleh sebut bismillahi masya-Allah ataupun masya-Allah, ataupun boleh juga kita doakan keberkatan, Allahumma barik alaihi, ya Allah berkatilah orang ini atau perkara ini ataupun binatang ini contohnya lah. Jadi mudah-mudahan apabila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dielakkan atau dijauhkan daripada terkena penyakit ain hasil daripada pujian tadi. Dalam masa yang sama, tidak wajar bagi pendirian seorang Muslim untuk terlalu takut dan melihat semua perkara yang malang berlaku di bumi ini
atas penyakit ain ini. Bahkan semuanya perkara itu berlaku atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, la haula wala quwwata illa billah. Tiada kuasa dan kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan melindungi kita daripada segala penyakit ain. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mencari perlindungan daripada penyakit ain ini ataupun dari segala perkara yang berbahayalah. Boleh kita amalkan sebelum kita masuk ke rumah, contohnya kita membaca suratul Fatihah, kemudian kita mengamalkan membaca 3 qul iaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas, dan kemudian kita membaca ayatul kursi. Jadi mudah-mudahan apabila kita nak masuk rumah dengan bacaan-bacaan itu tadi, ia membuatkan syaitan tu tak jadi nak masuk rumah sama-sama dengan kita, dia terhalang. Illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian Ustaz, saya teringat juga apabila kita masuk ke rumah baru, kita boleh mulakan rumah kita dengan bacaan suratul Baqarah. Ada hadisnya di mana Nabi SAW pernah menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari atau tidak masuk kepada rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Memang kadang kita rasa susah untuk baca surah Baqarah sekaligus sebab panjang kan. Mungkin kita boleh bagi-bagikan pembacaan surah Baqarah ini bersama keluarga kita ataupun dengan pasangan kita. Dalam masa yang sama kita juga boleh buka audio dan juga video bacaan surah Baqarah ini. Bahkan kita juga boleh buka surah-surah apa pun yang boleh kita bukalah daripada Al-Quran. Boleh tak mungkin saya kongsikan kepada kita amalan-amalan ataupun sunnah-sunnah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan rumah kita lebih aman dan selesa bagi penghuninya. Antara amalan-amalan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumah, pertama boleh saya kongsikan adalah memberi salam. Di mana apabila kita masuk ke rumah tu jangan lupa kita memberi salam, assalamualaikum jika ada ahlinya. Kalau tidak ada orang di rumah, kita boleh sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, iaitu salam sejahtera bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu yang pertama. Kemudian macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menjaga keterampilan baginda apabila baginda nak masuk ke rumahnya untuk bertemu dengan ahli keluarganya, di mana Nabi itu the first thing atau perkara pertama yang Nabi lakukan bila masuk ke rumah, Nabi bersiwak, iaitu membersihkan mulutnya, mewangikan mulutnya kerana nak bertemu dengan ahli keluarganya. Kemudian yang ketiga, saya teringat Nabi SAW tu ringan tulang. Nabi selalu membantu ahli keluarganya di rumah. Kana yakunu fi mihnati ahlihi, dalam sebuah maksud hadis, Nabi tu sentiasa dalam keadaan berkhidmat ataupun membantu ahli keluarganya di dalam melakukan urusan rumah tangga atau urusan seharian di rumahnya. Dan yang terakhir mungkin kita boleh kongsikan Ustaz, rumah ni biarlah jadi rumah yang penuh dengan ibadah, macam mini masjid lah kan. Maknanya waktu solat tu kita dapat solat berjemaah bersama-sama, dapat baca Quran bersama-sama, kerana ada sabda Nabi SAW, perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dan yang tidak sama seperti yang hidup dan yang mati. Tambahan daripada itu, mungkin antara perkara yang kita boleh beri tumpuan adalah untuk memastikan rumah yang kita tinggal itu bersih dan nyaman. Bukan sahaja untuk penghuninya, tapi juga untuk jiran tetangga sekali. Dengan itu, amalan-amalan ini bukan sahaja untuk mereka yang telah mendapati rumah baru, tetapi juga untuk mereka yang telah memiliki rumah secara amnya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita dan memberkati semua rumah kita, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.